Okay. Okay, jadi kalau kata kamu nak malahkan H, kamu akan jatuhkan pada had yang sama sebab bila dia jatuh dengan pecutan malah, V dia akan jadi sama kan? Okay. Jadi kalau kata kamu nak ubah gerakan relatif tu, kamu akan jatuhkan daripada H yang berbeza. Kata 20 cm, lepas tu 30, lepas tu 40, 50, 60. Tapi jangan lajak daripada 1 meter sebab membaris kamu 1 meter saja. Jadi kamu akan jatuhkan pada ketinggian yang berbeza-beza. Kamu akan dapat ubah gerakan relatif ni lah, laju gerakan relatif. Jadi kalau kat sini kamu boleh tulis manipulasi dia ketinggian magnet bar kamu dijatuhkan. Kamu tulis macam tu terus pun tak apa. Tak salah pun kalau kamu tulis laju gerakan relatif. Jadi apa tadi cara dia? Jatuhkan magnet bar dari ketinggian berbeza. Ingatnya kamu tengok Lita ni. Lita ni tak ada bateri tau. Jangan pergi bubuh bateri pula. Sebab arus-aruhan ni kita dapat elektrik tu daripada magnet ni kan. Jadi kat sini sambung dengan galvanometer je Lita luar dia. Okay, jadi yang ni paling senang eksperimen antara tiga-tiga tu cikgu rasa sebab dia punya bahan ni paling sikit sekali. Jadi senang sikit kamu nak ingat. Kalau kata kamu rajin, kamu buat dia punya paper 3 dia kamu cuba buat. Alright. Dah laju ke? Takat ni kamu faham tak? Okay. Okay ya. Jadi cikgu rasa cikgu ajar laju ini. Okay, tak apa. Jadi kita pergi aplikasi kita. Jadi kalau sebelum ni daya saling tindakan aplikasi dia motor. Jadi berlawanan pada motor kamu, motor daripada elektrik hasil daya kan. Lawanan daripada tu adalah penjana kamu. Penjana kamu kita kena pusingkan sendiri kan. Jadi pusingkan macam dynamo basikal kamu tu. Daripada gerakan kita tu dia akan hasilkan tenaga elektrik kan. Jadi yang tu penjana. Ditukarkan daripada daya gerakan relatif kamu tu kepada tenaga elektrik. Jadi kita ada penjana. Untuk penjana ni dia kompleks sikit sebab dia ada dua jenis. Satu tu penjana arus terus. Okay. Nampak tak? Rupa dia sebiji macam motor. Apa beza antara penjana dengan motor ni daripada gambar rajah ni? Apa yang beza? Galvanometer. Dia ada galvanometer, lepas tu dia tak ada bateri. Jadi kalau kamu tengok gambar tu tak ada bateri, yang tu penjana lah. Jadi penjana, yang ni untuk kes yang ni kamu nampak tak ada arus flow dalam gegelung ni. Yang ni kita consider sebagai konduktor lurus lah kan. Jadi kita boleh cari direction arus yang flow tu pakai kita punya tangan kanan Fleming tu. Jadi kalau dia tulis rotation dia macam ni, yang ni rotation clockwise kan. Maknanya kamu akan tengok lengan kamu punya gegelung ni belah kiri dia dengan belah kanan dia. Dia kata belah kiri ni dia akan ditindakkan dengan daya yang ke atas kan. Ni yang ni kamu boleh guna Fleming, kamu tengok betul tak arus tu masuk dalam untuk gambar yang ni. Bila daya ke atas bertindak pada dia. Bahagian yang kiri ni betul tak arus dia masuk dalam. FBI kamu, jadi B kamu pandang sana. F kamu naik atas kan? Betul tak jari kamu masuk dalam skrin kamu? Betul? Ya. Jadi kita tentukan satu dah sebab dia berhubung. Kalau sebelah sini masuk dalam, sebelah sini akan keluar. Jadi kita boleh sambung sampai kita tahu galvanometer ni sepak arah mana. Boleh? Jadi yang ni kita panggil dia sebagai lita luar tau, yang lepas komutator ni. Ni lita luar. Ni dia label kan dah. Ni lita luar. Jadi lita luar ni yang kita nak check arah dia. Sebab kalau penjana arus terus, galvanometer kamu sentiasa akan dipesongkan pada arah yang sama. Sebab arus terus mengalir satu arah saja kan. Jadi sekejap lagi kita akan tengok arus ulang alik. Arus ulang alik dalam lita luar ni arus dia akan berubah arah. Sekejap galvanometer kamu terpesong ke kiri, sekejap ke kanan. Jadi untuk menghasilkan penjana arus terus, yang ni paling penting, bahagian paling penting kamu yang komutator. Jadi untuk arus terus, dia punya penjana tu kena ada satu komutator. Sebab komutator ni akan flipkan kamu punya arus dalam gegelung ni. Tapi bila dia flip tu dia akan menyebabkan arus yang mengalir dalam lita luar ni sentiasa sama. Jadi sebab yang ni penjana, kita kena tengok dia macam hari tu. Prinsip kerja dia kita kena tengok tiap satu bahagian dia rotate tu. Dan dia rotate, kita start dengan position yang menegak macam ni. Jadi kita start dengan gambar menegak macam ni. Di masa ni komutator tu terputus ni kan. Jadi macam mana dengan bacaan galvanometer dia?
Tifa. Kosong. Jadi dia duduk tengah. Jadi dia tak lengkap kan, sekali kita lengkapkan semua gambar. Jadi dia kosong. Satu lagi sebab dia kosong, dia kata kat sini, pada kedudukan menegak, gegelung bergerak selari dengan medan magnet. Jadi medan magnet dengan arus tu, dia kena berserenjang kan, dia kena 90 darjah kan. Jadi kalau dalam keadaan dia menegak macam tu, dia dia selari dengan kamu punya medan. Kalau kamu gerakkan dia, okey, bila kamu start gerakkan dia gerak arah ni kan. Jadi yang ni kamu punya medan, nampak tak? Medan arah ni kan. Jadi yang ni kita panggil dia selari lah 2 orang. Jadi pada kedudukan yang macam ni, kamu punya DGE aruhan tu kosong. Jadi graf dia kosong lah, dia kosong kat sini. Yang ni kamu kena ingat jugalah. Kedudukan selari waktu dia menegak. Okey. Lepas tu second picture dia akan gerakkan daripada kedudukan yang merah tu, daripada duduk atas dia akan pergi, yang ni dia putar kat mana, clockwise ke anti-clockwise. Tu dia putar clockwise kan. Jadi daripada dia duduk atas ni, sekarang ni dia akan bergerak pergi ke arah kanan. Sini Okay, ni yang next picture dia. Okay, jadi waktu dia gerak macam ni, sudut dia daripada kosong makin lama makin dekat dengan sudut tegak kan, sampai dia terbaring macam ni, sudut dia 90 darjah waktu tu. Jadi kalau kamu boleh bayang flux tu macam ni lah macam ni. Jadi waktu awal tu dia macam ni kan, dia gerak macam ni kan. Jadi masa awal tu yang ni flux medan magnet kamu. Jadi waktu dia lurus, dia punya flux tu kosong akhirnya, tapi bila dia terbaring macam ni, sudut dia makin dia akan potong kamu punya flux macam ni. Faham? Jadi dia akan potong banyak bila sudut dia makin hampir dengan 90 dan dia akan maksimum waktu dia dah jadi terbaring macam ni. Macam gambar ni. Okay? Jadi dia akan potong flux magnet tu. Bila dia bergerak daripada kedudukan menegak dia kepada kedudukan dia terbaring macam tu. Jadi dia akan maksimum bila dia dah sampai kedudukan terbaring macam ni. Maknanya dia dah gerak 90 darjah. Okay, jadi kamu dapat graf yang macam ni. Jadi daripada kosong tu dia punya arus aruhan tu maksimum masa gambar yang pertama ni, gambar yang kedua ni. Okay, kita nak tengok arah dalam gegelung tu. Cuba kamu try. Okay, jadi yang ni tadi gerakan dia macam mana? Dia ni akan rotate ke bawah kan? Dia nak continue ke bawah kan? Dia ni kena daya ke atas dia kan? Ini kena daya ke bawah kan? Macam ni. Dia boleh gambar ni. Ni kamu nak tentukan arus lah. Sekejap. Kita continue ni kot. Macam ni. Yang ni ke bawah, yang ni ke atas. Okay, jadi kamu boleh tentukan dengan tangan kanan Fleming. Cuba kamu try tentukan dengan tangan kanan Fleming. Kamu nak tahu litar luar ni punya gerakan. Jadi kamu test satu ya. Kata yang belah kiri ni, dia punya arus masuk dalam tu keluar. Keluar kan? Betul, dia tunjuk arah kamu. Okay, jadi keluar. Jadi kalau ni keluar, maknanya ni masuk. Pusing macam ni. Sini, lepas tu dia akan menyebabkan galvanometer kamu tersepak ke kanan je ni kan, terpesong ke kanan. Jadi yang ni gambar ni, kalau dia suruh lengkapkan kat gambar yang ni ada. Kalau gambar atas ni dia kosong. Macam tu. Okay. Jadi kita teruskan. Jadi dia baru rotate 90, nampak tak? Kita akan teruskan cerita dia sampai dia dah rotate satu round. Jadi dia akan continue rotate dalam direction tu sampai kepada kedudukan dia menegak kan. Tadi sudut dia daripada 0 sampai 90 kan. Jadi sekarang ni dia gerak jadi tegak balik, maknanya sudut dia dengan medan tu balik pada kedudukan yang selari tu kan. Jadi maknanya tadi daripada maksimum dia akan turun balik sebab dia berubah pada kedudukan yang menegak ni. Makin lama dia potong flux makin sikit sampai keadaan dia menegak macam ni, dia dah balik kepada flux dia kosong dah. Faham tak? Jadi tadi dia bertambah sebab daripada kosong dia jadi 90 kan. Waktu dia daripada kedudukan tegak tu kepada baring tu. Jadi sekarang ni daripada baring nak tegak balik, maknanya sudut antara B dengan I tu, B dengan konduktor tu makin lama makin selari. Maknanya makin 90 jadi kosong balik. Jadi dia akan jadi selari balik. Jadi bila dia makin selari, flux yang dia potong tu makin sikit. Jadi sekarang ni dia punya arus aruan terhasil pun makin kurang. Ni bila makin kurang, bila sampai point ni, galvanometer tunjuk bacaan kosong balik. Jadi bila dia dah tegak, dia jadi kosong balik. Okay, gambar yang seterusnya tu kamu tahulah daripada dia kedudukan tegak ni, dia akan pusing sampai merah ni pergi ke belah selatan. Tadi merah tu start belah, belah
belah utara ni kan. Jadi dia akan swing satu round. Yang ni kira last picture dia. Jadi bila dia nak pusing ke sini, Jadi sekarang ni kamu punya sama, rasanya rotation dia masih kita ambil macam ni kot. Sama. Jadi merah dengan biru ni dah tukar tempat, maknanya komentator ni dah bagi dia dah songsangkan dia lah. Maksudnya komentator tu songsangkan, kedudukan komentator bertukar sebab tadi hijau ni belah sini, coklat ni belah sana kan. Tapi kamu tengok lita luar ni, sama ke tidak arah direction pesongan dia? Sama tak? Sama lah sebab dia sama macam gambar ni kan. Jadi sekarang ni merah tu arus dia masuk ke keluar? Keluar. Merah ni keluar ke masuk? Keluar kan? Tadi keluar. Jadi sama, patut sama sebab yang ni penjana arus terus. Jadi dia continue sini, dia akan terus terpesong kat belah kiri. Belah kanan. Nampak tak? Faham tak cikgu cerita ni? Benda ni macam kompleks sikit. Faham tak? Jadi kalau kata penjana ni, dia jadi macam ni sebab pemotongan flux tu berubah-ubah kan. Perubahan flux tu menghasilkan DGE aruhan tu kan. Jadi kalau flux tu potong banyak, kita dapat arus yang besar. Kalau flux tu potong sikit, kita dapat arus yang sikit. Di flux tu akan potong maksimum bila sudut dia tegak. Flux tu potong minimum bila sudut dia selari. Jadi dia selari bila dia punya gegelung tu dalam keadaan yang menegak macam ni. Dan dia berserenjang waktu kedudukan gegelung tu terbaring macam ni. Jadi dia akan selang-seli lah. Jadi untuk second round ni, kalau untuk kamu punya penjana arus terus ni, dia punya graf tu semua duduk belah atas sebab dia penjana arus terus. Okay, jadi ni maksudnya arah dia sama. Jadi dia akan continue macam ni lah kalau kata kamu sambung. Dia tak akan pergi direction yang bawah ni. Jadi yang ni kata dia suruh lukiskan arus melawan sudut putaran untuk kamu punya penjana arus terus kan. Kamu kena ingat dia tak ada bahagian yang negatif sebab semua terpesong pada arah yang sama. Sama ada semua gigi ke atas ataupun semua gigi kat bawah. Boleh je semua gigi kat bawah macam ni. Yang ni pun kira dia satu arah juga. Okay. Jadi dua-dua ni arus terus. Okay, jadi kita tengok kita punya penjana satu lagi, penjana arus ulang alik pula. Jadi nampak tak apa beza antara gambar ni dengan tadi? Dua komutator. Ini bukanlah komutator, nama dia baru, nama dia gelang gelincir. Kamu kena ingat nama ni. Jadi ini bukan komutator, yang ni gelang gelincir. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia slip ring. Slip ring. Okay. Jadi dia kena ada 2 biji baru kita dapat arus ulang alik. Nampak tak? Kamu punya yang cincin yang belah dalam ni, cincin, gelang yang belah dalam ni, yang lengan yang pendek sambung kat dia. Di cincin yang belah luar ni lengan yang panjang sambung kat dia. Maknanya gegelung ni lengan yang lengan dia berbeza. Satu tu cincin yang ni, satu tu cincin yang ni. Jadi sebab tu kita boleh dapat arus ulang alik. Jadi yang ni lita luar kita. Kita akan check kat sini, betul tak galvanometer kita tu dia terpesong pada arah yang bertentangan. Maknanya 180 darjah dia akan pesong arah ni, 180 darjah lagi dia akan pesong arah yang bertentangan. Alright, tu je beza dia. Maknanya kalau dia tanya kamu soalan macam mana nak convert satu penjana arus terus kepada arus ulang alik, kamu kena katalah kita kena bobo gelang gelincir. Gelang gelincir kena ada benda ni. Nama dia kena ingat, dia selalu label. Okay, jadi kita tengok prinsip kerja gelang gelincir kamu ni. Tengok yang hijau ni sambung pada kaki merah. Yang biru ni sambung kepada kaki kaki merah. Kenapa dia buat merah juga ini? Buat warna lain. Okay. Jadi biru sambung kat luar ni. Hijau sambung kat dalam ni. Jadi sama macam tadi, kita start dengan kedudukan yang menegak juga. Jadi alasan dia pun sama pada kedudukan menegak. Dia nampak tak cincin ni dia tak ada belah. Satu beza dia, yang ni gelang bukan cincin. Gelang dia tak ada belah, komutator dia ada belah kan. Itu beza dia, dia slip ring tak ada belah. Alright, jadi kita start dengan keadaan menegak juga. Masa keadaan menegak, dia punya gegelung dan keadaan selari dengan medan. Oleh itu tiada flux terpotong, DGE aruhan kosong. Jadi kalau kata graf ni dia start from zero sini. Jadi galvanometer kamu akan baca zero.
Jadi pada kedudukan daripada sini ke sini, sini ke sini, dia punya bacaan akan jadi daripada 0 ke maksimum kan. Jadi kita tengok arah dia dalam kita punya gegelung ni. Jadi yang ni bergerak ke atas, yang ni bergerak ke bawah. Okey, jadi yang ni arus sama kan, arus macam arus tadi kan. Arus yang belah biru ni, yang belah kiri ni dia keluar kan tadi kan. Betul? Arusnya keluar kan? Ya. Tak, yang ni keluar. Allah. Ni, yang ni tak payah hafal kan, kamu guna kamu punya framing tangan kanan. Jadi yang ni keluar, yang ni F kamu. Kalau dia suruh label F macam ni. Okay, jadi ni keluar, ni masuk. Jadi kita tracekan sampai dia sampai cincin ni, nampak tak? Yang ni dia lalu cincin hijau ni. Dia pergi kat cincin merah ni, maknanya macam tu. Okay, jadi yang ni, jadi kita label sebelah cukup lah. Jadi yang ni dia sepak belah mana? Kanan. Kanan. Ini kosong dia, jadi dia tersepak belah kanan. Jadi maksimum kamu exaggerate sikit size dia. Jangan lukis kecil sangat. Okey. Jadi bila dia ada bacaan ni daripada kosong sampai maksimum, kita akan ubah kedudukan lagi daripada terbaring jadi menegak balik kan. Maknanya dia punya pembentukan flux makin kurang, dia akan turun bukit balik. Okey, jadi yang ni sama macam gambar tadi. Okey, jadi daripada maksimum pergi ke kosong balik sebab dia dah balik pada kedudukan dia selari dengan medan. Okey, jadi yang ni kosong. Okay. Ingat gambar yang tegak-tegak dia punya gegelung tu tak payah baca, dia memang kosong. Okay, jadi seterusnya gambar yang ni pula. Jadi yang ni dia dah tukar kan, daripada merah tu duduk belah kanan, sekarang ni merah tu duduk belah kiri. Okay, jadi sekarang ni sama juga, kita punya F tu masih lagi macam ni dalam gegelung. Merah tu kena ke atas, biru tu kena kat bawah. Sekarang ni arusan gegelung berubah ke tak berubah? Sama macam tadi kan, keluar kan. Dia tak berubah, yang ni sama. Keluar, tapi kamu tengok kamu punya cincin ni. Okay. Dia nampak tak? Yang ni cincin pendek, jadi dia pergi cincin pendek sambung pada hijau kan. Jadi kaki merah sambung pada cincin hijau. Jadi arus tu keluar sini. Jadi dia akan tendang belah sana. Magic tak? Nampak macam magic kan? Okay. Jadi bila dia rotate tu, dia akan rotate kaki tu yang pendek dengan panjang tu kan. Jadi sebelum ni dia sepak ke kanan. Jadi make sure kamu ingat dia punya gegelung ni lalu. Bila dia lalu lepas tu maknanya dia tak sentuh kamu punya cincin hijau ni. Dia terus pergi cincin merah, dia keluar. Kalau yang ni, nampak tak? Yang kaki merah tu sekarang, yang sentuh cincin hijau tu dia pergi sini. Jadi sebab cincin ni lah kamu punya arus tu jadi ulang alik. Jadi bila dia dah sepak arah yang bertentangan, ini dia punya arah lah. Arah tu jadi negatif. Jadi kalau kata arah tu bertentangan tu maknanya tadi dia positif, sekarang ni dia negatif. Ini maksudnya arah dia dah berubah, start daripada sini ke sini. Jadi dia akan terus lah, dia akan dapat kamu punya graf yang bentuk macam ni. Yang ni graf ulang alik. Okey. Okey dah, faham tak? Jadi kalau kata exam, jaranglah dia suruh terangkan semua gambar ni. Mungkin dia suruh terangkan salah satu gambar je. Okay. Ataupun dia suruh, yang selalunya dia akan suruh kamu label-label pada gambar tu arah daya dengan arah arus dengan pesongan galvanometer. Sekejap kita tengok soalan dia. Okay, kalau kamu faham tak? Faham tak dia punya aplikasi ni? Faham? Jadi kalau kata kamu boleh baca slow-slow balik kalau siapa yang rasa benda ni susah, tapi make sure kamu ingat bahagian-bahagian yang menyebabkan arus tu ulang alik dengan arus tu terus. Ingatlah kita check dia pada litar luar ni. Sama ada dia arus ulang alik ataupun arus terus. Alright. Jadi kita dah habis dah benda yang kita nak belajar hari ni. Cikgu rasa macam banyak tapi sekejap pula. Alright, jadi yang ni kita masuk bahagian soalan. Mari kita jawab. Jadi bila dah habis soalan ni, kira habis lah, settle lah tajuk arus aruhan ni. Nanti satu lagi kelas kita akan tengok sikit lagi, lepas tu kita boleh buat test satu. Alright. Jadi rajah 31 menunjukkan satu bar magnet ditolak ke dalam solenoid dan ditarik keluar oleh solenoid. Nampak dia masuk kutub utara, dia keluar, dia tarik keluar kan, nampak pesongan galvanometer ni. Okay, jadi ni soalan struktur. Nyatakan kuantum fizik yang diwakili oleh pesongan jarum galvanometer. Apa jawapan dia? Arus aruhan. Arus aruhan, betul? Senang. Jadi kalau baru belajar fresh,
Kamu ingatlah. Jadi dalam exam ingatlah kamu kena tulis perkataan aruhan ni. Betul? Ni kuantiti fizik, jangan pergi tulis ampere pula. Kuantiti fizik ni benda ni. Okey, jadi dia tanya kamu, kenapa petunjuk galvanometer terpesong apabila magnet bar ditolak ke dalam solenoid dan ditarik keluar solenoid? Apa jawapan kamu nak? Yang dia nak dengar. Mengapa penunjuk galvanometer terpesong apabila magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid dan ditarik keluar dalam solenoid? Ketuban magnet dengan solenoid sama bila magnet mendekati solenoid. Dan Tak, berbeza bila tak. Kita bukan nak cerita yang tu. Lagi. Kenapa dia tanya kenapa terpesong? Dia tak kata kenapa pesong ke kiri, kenapa pesong ke kanan kan? Dia kata kenapa boleh ada pesongan? Sebab ada arus. Yelah, arus tu hasil daripada siapa? Macam mana magnet bar tu menghasilkan arus bila kita masukkan dalam solenoid? Gerakan relatif. Takbir gerakan relatif antara magnet dengan solenoid menghasilkan Arus aruhan. kan? Menyebabkan Ya. tak. Ini word yang boleh ingat yang berkaitan dengan flux je. Kalau cikgu cakap je flux terputus. Terpotong. Flux terpotong. Jadi maksudnya dia nak jawapan kenapa terhasilnya arus tu kan. Jadi terhasilnya arus sebab ada perubahan pada flux magnet ataupun kamu kata kerana flux magnet terpotong apabila terdapat gerakan relatif antara magnet dengan solenoid. Apa ayat cikgu tadi? Kerana flux magnet terpotong kan. Flux magnet terpotong. Yang ni terpotong ke flux magnet berubah untuk solenoid ni? Sebenarnya flux magnet dia berubah kan, dia bukan terpotong kan. Terpotong tu bila dawai gerak kepada magnet bar kan. Tapi kalau exam dia tak picky sangat lah, asalkan kamu tahu konsep. Dia taklah beberapa kritik sangat kamu guna word terpotong ataupun terdapat perubahan pada flux magnet. Hasil dari gerakan relatif. Magnet bar dan solenoid. Okey. Panjang jawapan itu satu markah. Hasilnya kalau tulis terdapat perubahan flux pun dah cukup lah. Okey, dia suruh kamu tandakan kutub magnet yang betul bagi solenoid DP apabila magnet bar bergerak masuk dalam solenoid. Ini senang kan? Utara. Yang ni utara, yang ni? Selatan. Jadi dia bertentangan bila mendekati kutub sama, bila menjadi kutub lainan kan? Jadi P utara, tanda yang ni ditanda satu kan? Apabila masuk ke dalam, jadi jawapan dia utara. Okey, namakah hukum fizik yang terlibat? Hukum Faraday. Sekali lagi. Faraday. Yang ni berkaitan dengan arah ke magnitude? Arah. Arah lens ke Faraday? Lens. Kan dah pening dah. Hukum lens. Kalau gambar tu tunjuk cakap pasal arah, yang tu hukum lens. Kalau gambar tu cakap pasal faktor-faktor mempengaruhi DGE aruhan, yang tu Faraday. Jadi yang ni hukum lens. Okey, yang ni soalan D. Rajah 3.2 menunjukkan magnet bar pegun dalam solenoid. Tunjukkan kedudukan penunjuk galvanometer. Apa yang galvanometer tunjuk kalau dia pegun? Sifar. Kosong. Kosong kat tengah kan. Jadi kamu label dia kosong.
terangkan jawapan. Kenapa dia kosong? Tiada perubahan. Potongan. Tiada Flux. pemotongan, tiada Tiada perubahan. perubahan flux kan? Sebab tiada Flux. gerakan relatif. Betul? Yes. Ya. Tiada gerakan relatif antara magnet. Tiada perubahan pada flux magnet. Bila gerak baru ada perubahan. Okey. Soalan lain pula. Rajah menunjukkan arus elektrik yang terarah apabila satu konduktor digerakkan untuk memotong medan magnet. Gerakan manakah yang akan menghasilkan pesongan jarum ke kanan yang paling besar? A, B, C, D. Apa jawapan dia? Gerakan dawai ke bawah dengan menggunakan magnet lebih kuat. Gerakan dawai ke atas dengan menggunakan magnet lebih kuat. Gerakan dawai ke bawah dengan menggunakan konduktor lebih nipis. Gerakan dawai ke atas dengan menggunakan konduktor yang tebal. A. Jadi gerakan dia kena ke atas lah. Kamu check dah kat sini. Dia Ke kata bawah. pesongan ni ke kanan kan? Oh. Yang ke kanan. Sebenarnya kalau dia pesong ke kanan. Macam tu kan? Jadi arus dia masuk dalam kan? Jadi kamu pakai Fleming kamu. Daya dia ke atas ke bawah? Bawah. Bawah kan? Betul tak kamu kena rotate? Ya. Jadi daya dia kena ke bawah. Yes. Jadi kamu kena pakai tangan kanan Fleming tu. Kamu tak boleh assume gerakan dia ke atas ke bawah tanpa kamu guna tangan Fleming kamu. Jadi gerakan dia ke bawah pakai magnet yang lebih kuat. Okey. Ada ke kaitan dengan dawai tertebal ke nipis untuk kes arus-aruhan ni? Ada ke? Dekat A tu. Cikgu A tu. Cikgu lab B. Oh sorry. Ada ke kaitan dengan konduktor ni? Nipis ke tebal? Tak ada. Tak ada sangat kan Tiada. sebab dia Kurang. tak pakai bateri. Jadi tak ada kaitan sangat dengan rintangan. Sebab dia aruhan yang dihasilkan oleh magnet kan. Tak ada kaitan pun tak disebutkan sebab kita tak ada bagi arus kat dia yang hasilkan arus. Okey. Rajah menunjukkan gegelung P disambungkan kepada galvanometer sifar tengah. Manakala gegelung Q disambungkan kepada bateri. Yang ni macam kamu punya eksperimen Mr. Michael Faraday tu. Atas ni elektromagnet kan. Bawah ni kamu punya gegelung solenoid. Jadi dia tanya kamu, graf manakah yang terbaik mewakili pesongan galvanometer apabila switch S ditutup beberapa saat kemudian dibuka. Jadi dia on kan switch ni. Lepas tu bila dia on ada perubahan flux kan. Jadi dia akan ada bacaan. Lepas tu dia off kan. Jadi mana satu gambar yang kamu rasa logik? A ke B ke C ke D? Yang gambar balik tu. Ni gambar dia. Okay, jadi gambar dia yang ni elektromagnet kamu. Jadi dia yang akan hasilkan flux tu kan. Jadi bila dia on je, dia akan hasilkan flux. Lepas tu flux tu akan berubah bila dia kena solenoid bawah ni kan. Jadi bila dia berubah, dia akan hasilkan bacaan pada galvanometer. Dia kata dia on, lepas tu dia off kan. Jadi mana satu gambar dia? Mana yang tak logik? C tak ada C. C tak logik. Sebab bila dia dah on, kiranya ada gerakan relatif kan, sebab bila dia start tu magnet bar tu tiba-tiba ada tiba-tiba elektromagnet terhasil kan. Jadi tiba-tiba ada flux. Jadi flux tu akan terpotong dengan solenoid tu waktu awal tu. Jadi dia tak akan continue macam ni. Masa awal tu dia akan terpotong. Lepas tu bila dia biar on, tak ada dah perubahan pada flux tu kan. Jadi dia tak akan jadi bahagian yang tegak macam ni. Jadi kamu rasa jawapan dia mana satu? D. D ni logik ke? A. Dah. Tak. Dia mesti berubah. Dia pesong sekejap sebab ini pesongan kan. Jadi antara A ke B? A. A lah. Jadi kalau logiknya waktu kamu on dia,
tiba-tiba dia jadi magnet, jadi macam ni kan. Jadi dia punya kiranya macam magnet tu macam mendekati solenoid lah. Jadi kita dapat kita punya arus-aruhan. Lepas tu bila dia off, magnet tu tiba-tiba hilang macam tu kan. Macam magnet bar menjauhi kamu yang solenoid bawah tu. Jadi dia akan pesong arah yang bertentangan. Okay, jadi jawapan dia A. Jadi dia takkan berterusan. Yang gambar last ni gambar untuk penjana arus ulang alik kamu. Dia tak boleh jadi bentuk macam ni. Okay. Ini soalan objektif ke objektif ke negatif. Soalan objektif ke soalan okey. Jadi yang ni senang kot. Rajah 41 menunjukkan sebatang magnet digerakkan masuk ke dalam gegelung wayar disambungkan pada satu osiloskop. Osiloskop tu yang kita boleh baca. Kita punya DGE tu lah. Alat kita boleh baca kat skrin dia boleh keluar maklumat. Okey, lepas tu dia tanya kamu magnet itu kemudian digerakkan ke belakang dengan lebih laju. Manakah antara berikut surihan keadaan tersebut? Jadi yang ni digerakkan magnet masuk dalam gegelung kan, dapat gambar yang ni. Jadi dia kata lepas tu dia gerakkan menjauhi solenoid kamu tu dengan lebih laju. Jadi mana satu gambar dia masa dia tarik keluar? D. Kamu kata A ke D? D. D. Betul lah. Sebab apa? Sebab Beban. Bila dia tarik menjauhi, kita dapat arah bertentangan kan pesongan ni kan. Lepas tu satu lagi dia tarik lebih laju kan. Maknanya kita dapat perubahan flux yang lebih besar. Betul? Jawapan dia D. Alright. Rajah menunjukkan sebuah gegelung dan magnet. Sebuah galvanometer disambungkan kepada gegelung. Penunjuk galvanometer terpesong ke kanan apabila magnet digerakkan menghampiri gegelung. Dia kata bila magnet ni gerak arah ni, dia terpesong ke kanan. Alright. Manakah antara berikut menunjukkan tindakan dan kesannya yang betul? Okay. Jadi dia tanyakan mana satu betul yang dia tulis ni. Tindakan dia, pegang magnet pegun dan gerak gegelung menuju magnet. Magnet tu pegun. Lepas tu gegelung tu dia gerak arah magnet. Jadi dia kata bila dia buat macam tu, penunjuk terpesong ke kiri. Betul ke salah? Salah. Salah. Maknanya dia akan hasilkan kutub apa sini? Kutub utara kan? Jadi patutnya dia akan tetap pesong belah kanan. Okey, jadi yang ni salah. Okey, kita tengok statement dia yang kedua. Gerak magnet dengan cepat ke dalam gegelung, penunjuk terpesong pada sudut yang lebih besar. Ini betul ke salah? Pesong ke mana tu? Dia tak cakap. Statement dia umum. Boleh anggap betul ke salah ni? Boleh jadi. Betul kan? Dia kata kalau digerak ke depan ke belakang ke. Yang ni digerak ke depan kan? Patutnya yang ni pesong ke kanan lagi. Kita kata dia betul dulu. Kita tengok ada tak jawapan lagi tepat. Dia kata pegang magnet pegun di dalam gegelung, penunjuk terpesong pada sudut maksimum. Betul ke salah? Salah. Salah sebab pegun tak ada gerakan relatif. Songsang kutub magnet dan gerak magnet menjauhi gegelung. Penunjuk terpesong ke kiri. Songsang kutub magnet dan gerak magnet menjauhi gegelung. Jadi dia songsang kan, maknanya sini selatan. Lepas tu dia tarik menjauhi. Maknanya sini jadi kutub apa? Utara. Jadi patutnya sama lah kan? Patutnya dia tendang ke kanan juga. Jadi statement yang ni salah. Memang kena check tu betul. Jawapan dia B yang tu paling tepat. Okay. Satu biji lagi soalan. Ni last. Tinggal lagi 5 minit cukup kot. Okay. Dia rajah menunjukkan satu keratan rentas dinamo basikal yang terdiri daripada 2 magnet berlainan kutub, 1 gegelung dawai kupron penebat yang boleh berputar dan 1 teras besi lembut. Jadi dalam tu ada teras besi lembut. Sama juga penjana kamu nak kuatkan dia, kamu boleh buat teras besi lembut dalam dia. Output dynamo disambungkan kepada lampu basikal. Itu biasalah. Okay, lepas tu terangkan bagaimana dynamo basikal itu dapat menghasilkan arus ulang alik untuk menyalakan mentol. Dia nak bagi kamu 4 markah. Macam mana kamu nak cerita? Story dia start dengan apa? Apabila? Macam mana kamu punya dynamo ni rotate? Dia punya tutup ni sandar pada siapa? Tayar basikal. Tayar. Pada tayar kan?
Betul. Bersandar pada tayar basikal ni tayar. Jadi apabila apa? Mengayuh basikal. Apabila roda berputar. Apabila roda diputar. Apa jadi? Apabila roda diputar. Ni nak dapat 4 markah. Jadi kamu mesti explain dia berdasarkan arus aruhan tu. Macam mana step-step dia untuk kamu dapat arus aruhan tu. Last kali dia nyalakan mentol kan. Okay. Jadi bila roda berputar apa yang berlaku? Siapa yang akan putar? Tengok gambar ni. Magnet. Magnet kan? Betul. Dia kata siapa yang putar dia kata? Kegelung. Dawai keprum. Basikal terdiri daripada 2 magnet berkutub, satu gegelung dawai tempat yang boleh putar. Jadi apabila roda akan putar, kamu punya gegelung dawai kuprum penebat akan turut berputar kan? Jadi kamu punya gegelung dawai penebat lepas tu apa jadi? Pemotongan flux. Betul. Turut berputar. Pemotongan flux menghasilkan apa? Hasilkan arus aruhan. Jangan hasilkan arus dulu. Hasilkan DGE teraruh dulu. DGE tu sumber dia kan? Bila dia mengalir baru dia jadi arus. Okay. Jadi pemotongan flux kan? Ataupun perubahan flux lah. Jadi pemotongan flux magnet menghasilkan DGE aruh. Menghasilkan DGE teraruh. Kamu boleh sebut DGE teraruh boleh ataupun DGE aruhan pun boleh. Word tu bukan rekaan. Okay. Jadi pemotongan flux magnet menghasilkan DGE teraruh. Lepas tu macam mana DGE hasilkan arus? DGE mengalir dalam teras besi lembut. Kita kata dia mengalir dalam dawai lah. Mengalir dalam teras besi lembut. Dah teras besi lembut untuk kuatkan cikgu rasa. Tu apa teras besi lembut tu? Untuk kuatkan dia punya flux ke? Okay. Jadi DGE teraruh yang mengalir dalam dawai. Kita kata dawai je lah senang. Menghasilkan arus aruhan kan? Mengalir dalam dawai. Jadi arus tu nampak tak arus lalit. Jadi kamu tulis je lah. Yang mengalir dalam dawai. Tinggal tak cukup masa nak tulis. Okay. Menghasilkan arus aruhan okay. Last kali apa? Lampu menyala. Arus aruhan tu mengalir menghasilkan arus lalit kan dan menyebabkan mentor menyala. Jadi kamu tulis sendiri lah sebab tinggal kurang dari 10 minit. Jadi habis dah soalan cikgu. Jadi cikgu tamatkan kelas sekarang lah sebab masa nak habis dah. Okey tak? Hari ni kamu belajar? Okay. Boleh faham? Boleh. Boleh nak?